Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi binti Muhammad Sufandi. Okey, di tangan saya terdapat 3 buah novel yang menarik, iaitu Ketika Azazel Berputus Asa, Silent Protocol dan Ablasa. Ketiga-tiga buah buku ni dikarang oleh Harifah, iaitu penulis terkenal di Malaysia. Antara ketiga-tiga buah buku ni yang paling saya gemari adalah Ketika Azazel Berputus Asa. Okey, buku ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan bilangan muka suratnya 299 helai. Apa yang menarik buku ini sampai saya menggemarinya? Buku ini kisahnya berdasarkan gambaran hadis dan dalam Al-Quran tentang umat akhir zaman dan pada zaman kebangkitan Dajjal. Okey, mari saya ceritakan. Bermula dengan kisah seorang ahli astronomi yang terkenal bernama Prof Fayad yang ateis, tidak mempercayai Tuhan. Dia menganggap kepercayaan agama adalah mitos dan benda mengarut. Namun, setelah dia melakukan kajian yang terperinci menggunakan Al-Quran, dia berasa kagum. Malah dia cuba untuk menyingkap kesalahan Al-Quran, namun sia-sia sahaja. Oleh sebab itu, dia berbesar hati untuk mendalami ilmu agama lebih lanjut. Ketika dia ingin mendalami ilmu agama lebih lanjut, dia menghadapi pelbagai ujian dan rintangan. Antaranya, gangguan daripada makhluk yang bernama Azazel. Azazel adalah gelaran bagi syaitan ketika syaitan berada di dalam syurga. Namun dia dihalau oleh Allah SWT kerana sikapnya yang sombong, tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Dia telah dilaknat dan dihalau daripada syurga. Selain itu, Prof Fayad sendiri menyaksikan kemusnahan dunia ketika itu disebabkan peperangan, penularan virus ZK yang mengubah manusia menjadi zombie dan bencana alam yang dahsyat. Antaranya, meteor yang sebesar negeri Melaka terhempas di permukaan bumi menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang berskala besar. Masya Allah, takutnya. Selain itu, dia juga hidup pada zaman kebangkitan Dajjal. Dajjal adalah makhluk ataupun Tuhan yang telah dinantikan beribu tahun yang dahulu oleh pengikut-pengikutnya. Dajjal ini adalah makhluk yang akan membawa fitnah kepada manusia di saat manusia sedang dilanda kebuluran dan kesusahan yang maha dahsyat. Oleh itu, kita sebagai orang Islam, jauhlah. Kita diminta untuk jauhi daripada bertemu Dajjal. Mustahil untuk kita terlepas daripada fitnah Dajjal yang sangat hebat ketika itu. So, Dr. Bahaki dan Prof Fayad ni bersahabat baik, cuba untuk menjauhi daripada bertemburnya Dajjal. Namun, Dr. Bahaki sendiri adalah pengikut ataupun panglima Dajjal yang menyebabkan Prof Fayad diheret dan dihadapkan kepada Dajjal. Dajjal menyuruh Prof Fayad untuk beriman kepadanya, namun dia enggan, menyebabkan dia dihukum, bunuh, pancung kepala. Ketika lehernya hampir dikelar dengan pedang, Allah hadirkan Imam Mahdi dan tenteranya bersama Nabi Isa AS menewaskan tentera Dajjal. Dajjal ketika itu sangat takut kerana melihat Nabi Isa AS dan Dajjal tewas di tangan Nabi Isa AS. Okey, pengajaran yang saya dapat daripada buku ini antaranya yang pertama, jangan kita bongkak seperti Azazel kerana sifat riak ni lah yang menghalang kita untuk menjadi orang yang baik dan menyebabkan orang sekeliling kita benci kepada kita, termasuk Allah SWT. Selain itu, kita juga seharusnya bersungguh-sungguh seperti Prof Fayad, berusaha untuk mendalami ilmu agama walaupun pelbagai ujian yang mendatang menyebabkan dia lebih cekal dan berani menghadapi cabaran. Selain itu, prinsip rukun negara yang kedua sewajarnya kita amati dengan lebih teliti, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tak kisahlah agama apapun, Hindu, Buddha, Kristian, yang janji kita mempunyai agama kerana disebabkan agama kita menjadi orang yang baik dan menghindari kita daripada melakukan kejahatan. Okey, oleh itu setiap buku, tak kisahlah buku apapun, novel ke, komik ke, pasti ada pengajaran dan ibaratnya yang sewajarnya kita semakin dalam diri kita untuk menjadi manusia yang lebih berilmu dan berakhlak mulia. Sekian daripada saya, terima kasih.